Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan saya berikan fungsi majlis Encik Asnaji di sini, pengarah bagian perpustakaan Puan Nazwah Hanim binti Abu Bakar, pengarah program bacaan hadis, Encik Muhammad Arif bin Hadia, Musi Persatuan India Muslim Malaysia, Haji Ahmad Siddiq bin Abdul Latif, Musi Majlis India Muslim Ipoh, dan juga sahabat-sahabat peserta yang dirahmati Allah sekalian. Jadi saya dimaklumkan kehadiran ini kepada ustaz-ustaz dan ustazah, kan? Jadi saya rasa tak ada salahnya kalau saya bercakap dengan gaya ustaz, kan? Kalau kita bercakap dengan orang awam lain sikit lagu, guna bahasa yang lain. Nanti disebabkan yang depan saya ni ustaz-ustaz dan ustazah ada daripada dalam kalangan kita di buku cikgu-cikgu kan, ada daripada aku saya dengar saya dibahagikan di bukuan dan juga bahagian-bahagian yang berkaitan lah. Sebelum kita pergi ke jauh, saya punya suara dengar ya, saya risau, saya takut saya cakap seseorang. Kalau macam tak dengar suara saya tu, agak janganlah. Kalau tak dengar, ustaz tak dengar kan. Jadi tak perlulah bahasakan saya ni betul lah. Saya ustaz je lah. Macam tu juga. Macam hadirin juga. Kita akan maksudnya bergerak secara tidak formal lah. Kita akan bergerak secara tidak formal supaya dia tak mengantuk sangat lah. Tadi starting kita formal, saya risau. Starting macam rasanya dia punya fungsi dia baca skrip. Jadi saya risau, takut dia formal kan nanti tak jadi. Kita punya program ni ataupun wacana ni untuk slot saya ni, kita akan bergerak secara santai, di mana macam dalam apa-apa slot perbincangan lah, macam ala-ala universiti sikit lah. Macam ala-ala universiti sikit. Jadi bicara cakap depan, baca dengar dan dia boleh respon kalau nak, kan? Tak jadi salah. Jadi sebagai menjalankan tugas ahli kajian hadis yang ada dalam klinik ini, kan? Mungkin sebahagian tak tahu rupanya dalam klinik ini ada lajnah hadis. Sejak dulu pula kerja dalam bidang tugas lajnah hadis ini, dia tak sama dengan tugas yang dilaksanakan oleh JAKIM, kan? Iaitu untuk beri kefahaman kepada masyarakat tentang Islam dan hal yang berkaitan. Adapun lajnah tahqiq hadis ini, dia hanya fokus kepada satu perkara kecil saja, hal-hal yang boleh menjejaskan keselamatan. Jadi rupanya dalam penulisan, penyampaian dan penyebaran dan juga uraian hadis Nabi juga, dia boleh membawa kepada salah faham yang boleh menjejaskan keselamatan. Jadi itu saja. Salah faham hadis itu mungkin maksudnya bidang tugas yakin. Yang lajnah tahqiq hadis ni dia tak kat situ. Dia hanya salah faham yang boleh menjejaskan keselamatan saja. Sikit saja dia menyebutkan. Jadi kalau fokus diberikan kepada palsu itu, hanya sekiranya ia boleh menjejaskan keselamatan awak saja. Jadi tak, itu dia punya apa, garis halus yang memisahkan antara bidang tugas kami sebagai lajnah tahqiq hadis dan yang ada satu lagi jawatan yang seumpamanya dalam yakin, kan? Itu saja. Jadi tajuk yang diberikan kepada saya, yang diminta saya untuk ulas untuk pagi ini ialah tentang pengenalan ilmu hadis.
Jadi saya ada sediakan slide. Slide ini sekadar panduan saja. Saya mungkin tak baca keseluruhannya lah kan. Nanti saya beritahu kat mana kita nak pergi slide yang berapa. Sebab slide ni ada banyak, 37 slide. Ada 37 slide lebih kurang. Kita tengoklah macam tu kan. Saya pergi secara sepintas lalu saja. Kalau tengok kepada masa yang diberikan sampai pukul 11 ni, mungkin saya akan berhenti sebelum tu jika ada sesi soal jawab. Jika ada sesi soal jawab, biasanya perbincangan yang berkaitan dengan ilmu hadis ni tak berapa ada sesi soal jawab ni. Sama ada pendengar atau penonton faham sangat ataupun tak berapa nak faham. Jadi tak tahu nak tanya apa. Macam tu kan. Jadi saya pun dah biasa macam tu. Okay. Kalau kita nak bercakap tentang ilmu hadis, hadis Nabi itu sendiri kan, dia tak sama seperti Al-Quran. Al-Quran itu telah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjaganya. Di dalam Al-Quran, hadis ayat yang biasa kita dengar, inna Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Biasa. Allah sendiri yang menjaga, beri jaminan bahawa Al-Quran itu terpelihara. Jadi sampai Al-Quran itu sampai kepada kita secara mutawatir. Al-Quran itu kan tadi mausul ilaina bitawatur, yang sampai al-manqul ilaina bitawatur, sampai kepada kita dengan jalan tawatur. Jadi tak ada selisih, tak ada hilaf walaupun satu huruf. Dan penulisan Al-Quran itu pun dijaga dan dipelihara. Tak sama dengan penulisan Arab. Kita ada dalam Arab sistem penulisan huruf Arab ataupun perkataan Arab. Ini dipanggil imla, kaedah imla. Penulisan Al-Quran itu dipanggil rasmai ataupun mushaf. Lain tulisannya. Tulisan ini tidak sama seperti penulisan perkataan Arab yang biasa kan. Kita boleh tengok, kita selalu buka Al-Quran, kita tengok lain ejaannya. Perkataan solat contohnya kan. Solat itu kalau dalam kaedah bahasa Arab, tulisan bahasa Arab, sod lam alif ta kan. Sod lam alif dan ta lam ta. Itu standard. Tapi dalam Al-Quran dia tak macam tu kan. Kita buka Al-Quran, dia je sod lam ada waw kan. Sod lam waw. Kemudian ada alif kecil di atasnya, kemudian ta. Dan tulisan itu pun dijaga, huruf pun dijaga. Itu keistimewaan dan kelebihan yang ada pada Al-Quran. Jadi tidak ada hilaf lah. Kalau orang nak tulis dan sampaikan Al-Quran, selagi mana ia selari dengan mushaf. Mushaf yang ada itu, dia tak ada masalah. Tadi isu kat situ. Isunya hanyalah pada aspek terjemahan kan. Pada aspek terjemahan dan pentafsiran. Itu sajalah. Adapun hadis Nabi SAW, ini lain cerita. Hadis Nabi kisahnya sudah berbeza. Sebab tidak semua hadis itu sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Tidak semua hadis Nabi sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Saya rasa ini semua sedia maklum. Bahkan kebanyakan hadis Nabi dia tak sampai kepada kita melainkan dengan melalui jalan ahad. Melalui jalan ahad, bukan mutawatir. Itu satu. Kemudian yang kedua, lafaznya pun ada perbezaan. Lafaz saja. Jadi Al-Quran tidak berbeza kan. Sampaikan huruf pun tak beza, tidak ada perbezaan. Hadis Nabi, lafaznya sahaja sudah berbeza. Kita ambil contoh satu kan. Kita buka buku hadis 40 kan. Hadis 40, hadis yang pertama, hadis yang berkaitan dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Itu hadis itu saja diriwayatkan lebih dari satu sanad ataupun jalur. Setiap jalur dan sanad lafaznya ada beza. Tak sama pula. Antara apa ni, riwayat A, hadis yang sama tapi ada banyak riwayat. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah sendiri dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut lebih daripada 7, lebih daripada 5 bentuk.
lebih daripada 5 bentuk ataupun lebih daripada 5 sanad ataupun jalur. Setiap jalur dia ada beza. Lebih kurang ada 7 lafaz lah kalau lebih kurang macam tu. Lafaz hadis yang sama, hadis innamal a'malu binniyat itu, kalau kita tak pergi kepada kitab ataupun sumber lain lah, kita hanya ambil daripada Sahih Al-Bukhari saja, dia ada 7 lafaznya. Itu baru satu hadis kan. Ada lafaz pendek, kemudian ada lafaz panjang kan. Hanya satu hadis. Belum kita tengok kepada hadis-hadis yang lain, lafaz saja sudah berbeza. Kemudian antara satu lafaz dengan lafaz yang lain, dia punya status pun tak sama. Bila kita bercakap tentang status, ini ceritanya lebih rumit daripada sekadar kita melihat lafaz. Benda tu kita tak bincang pada Al-Quran, sebab statusnya satu saja. Kalau dalam sufik ni, sebab hadapan lain ni semua ustaz-ustazah, tak apalah saya guna main-main istilah sikit. Kita ada qat'i as-subut kan, dan kita ada qat'i al-jalalah. Kita ada dhanni as-subut dan kita ada dhanni al-dilalah. Qat'i as-subut maksudnya dia sabit benda tu, lafaz itu sabit secara pasti ya. Tidak ada isu lagi, tidak ada selisih faham lagi, tidak ada perselisihan khilaf tentang bagaimana lafaz tadi itu jelas. Ini dipanggil qat'i as-subut. Dan statusnya sebagai hadis Nabi ataupun kalau di Al-Quran sebagai Al-Quran itu pasti tidak ada khilaf lagi. Ini kita panggil sebagai qat'i as-subut. Yang itu ada pada Al-Quran. Tapi tidak semua hadis begitu. Tidak semua hadis Nabi kita dapat pastikan sepenuhnya ini betul-betul hadis Nabi. Tidak semuanya begitu. Jadi dia ada masalah. Maksudnya dia ada satu lagi step ataupun proses untuk kita mengatakan yang hadis Nabi. Kita perlu melihat kepada status hadis tersebut. Jadi itu isu dia. Dalam Al-Quran Allah sebut penjagaan hadis Nabi itu, tapi tidak secara langsung seperti Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran cerita tentang penjagaan Al-Quran jelas. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Az-zikra situ maksudnya Al-Quran. Dalam aspek penjagaan hadis Nabi pula dalam Al-Quran ada disebut, tapi tidak secara jelas. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim. Dan kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad al-dzikra, itu Al-Quran. Jelas. Litubayyana lin-nas, supaya engkau wahai Muhammad menjelaskan Al-Quran tadi, menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan ke atas Nabi Al-Quran. Jadi penjelasan Nabi itu apa namanya? Penjelasan Nabi itu adalah hadis ataupun sunnah yang Nabi sampaikan kepada manusia untuk menjelaskan Al-Quran. Itu adalah hadis dan sunnah. Jadi kita boleh faham hadis itu fungsinya untuk menjelaskan Al-Quran. Kalau tak ada hadis, kita tak mungkin boleh faham Al-Quran. Macam itulah cerita di lahir. Jadi kalau dalam usul fiqh lah, kita ada mujmal dan kita ada mubayyan dan ada bayan ataupun mubayyin, maksudnya benda yang menjelaskan. Jadi hadis tadi itu dia menjelaskan, bayan kepada Al-Quran tadi itu. Kalau Al-Quran itu dijamin terpelihara, maka ia secara tidak langsung menyebabkan penjelasannya iaitu hadis Nabi itu juga dipelihara. Kalau hadis tidak dipelihara dan tidak dijaga, ini akan menjejaskan Al-Quran tadi itu sendiri. Ia akan menjejaskan. Dari segi lafaz mungkin terpelihara, tapi bagaimana maksudnya, yang itu perlu kepada hadis. Disebabkan ia perlu kepada hadis, maka hadis itu sendiri dijamin oleh Allah dipelihara ataupun maksudnya terpelihara. Tapi caranya tidak seperti Al-Quran. Orang tak hafal hadis macam orang hafal Al-Quran kan. Jadi kita ada institut tahfiz kan. Ramai kita jumpa orang yang hafal Al-Quran yang tidak boleh berbahasa Arab,
tapi hafal Al-Quran. Tapi tak begitu pada hadis kan. Susahlah kita nak jumpa orang yang hafal hadis. Mana ada institusi yang khusus hafal hadis, tak ada. Quran ada. Kenapa tak buat institut yang fokus kepada hafal hadis? Dia tak semudah yang kita cakap. Dia tak semudah itu. Sebab hadis tidak seperti Al-Quran. Ada kerumitan dan kekangan yang menyebabkan dia tak sampai seperti itu. Dan orang yang bergelumang dalam ilmu hadis, dia pun tak seperti orang yang bergelumang dalam ilmu Al-Quran. Orang yang mengajar Al-Quran mudah saja diterima oleh masyarakat. Mudah, tak ada hal. Kalau ada program berkaitan dengan Al-Quran, ramai yang join, dia mesra. Tetapi kalau kita ajukan program hadis, nilai kita ada ini tercampur ke kan. Contoh lah kan. Ini kena cabut ke kan. Ataupun ada label-label yang tak sedap ke kan. Jadi dia ada isu kat situ. Dia tidak seperti Al-Quran. Kita intulah saya bagi Jadi itu masalah-masalah dan halang-halangan yang dihadapi oleh mereka yang berkecimpung dalam bidang hadis itu sendiri. Jadi mungkin antara puncanya kurang pendedahan kepada ilmu hadis. Disebabkan itu ada kewajaran, maka diadakan wacana seperti ini untuk memberi pencerahan dan penjelasan tentang apa itu ilmu hadis, supaya masyarakat dia tak allergic lah kan. Bila sebelum hadis dia tak allergic, dia tak nampak macam COVID lah, macam tu kan. Dia okey saja. Jadi itu kewajarannya, maka kenapa dia adakan program wacana-wacana seperti ini. Dan saya kira lah, kenapa saya diberi tajuk ni, saya nampak kat situ lah, untuk menetralkan ilmu hadis, dan supaya masyarakat awam melihat ia sesuatu yang biasa saja, bukan benda yang pelik yang perlu dijauhi, bukan. Mungkin boleh tengok slide yang pertama. Sepintas lalu Okay. Okay, ni persoalannya. Kalau kita belajar ilmu hadis, sebab sini saya tahu semua maklum tentang ilmu hadis dan kita semua sedia maklum yang itu yang kita belajar dalam sejak sekolah menengah lagi sampai ke peringkat-peringkat yang seterusnya. Biasa kita jumpa istilah ilmu hadis riwayah dengan ilmu hadis dirayah. Ini dulu. Ataupun ilmu riwayat hadis dan ilmu dirayatul hadis. Ada dua benda kan. Ini istilah ni pun dah macam dah pelik lah. Istilah itu saja dah macam tak semua orang lagu ni. Dia macam bukan satu ilmu yang inklusif, nampak ni macam tu kan. Yang sebenarnya bila kita sebut ilmu hadis, dia ada 5 benda Ada 5 benda yang dibincangkan dalam ilmu hadis. Yang ini kita kena jelas dulu. Yang pertama, dalam ilmu hadis tu ada riwayat. Ada riwayat, itu dah Melayu dah. Kalau dalam bahasa Arabnya riwayat. Yang kita dah guna dalam bahasa Melayu, kita sebut riwayat. Hari ini perkataan riwayat tu dia dah komersial dan dia dah tukar sikit. Dia panggil apa? Naratif perkataan naratif naratif. Kita selalu dengar perkataan naratif kan. Naratif itu terjemahan kepada perkataan riwayat atau riwayat. Satu isu yang ada banyak sudut pandang. Yang ini dipanggil naratif kan. Riwayat lah. Kalau riwayat A macam ni, riwayat B macam ni, riwayat C macam ni. Kalau dalam ilmu hadis itu disebut sebagai riwayat. Dalam ilmu hadis ada riwayat. Nanti saya berilah secara ringkas apa itu riwayat. Kemudian yang kedua ada rawi. Jadi R riwayat dan dia ada rawi. Rawi orang ataupun perawi ataupun periwayat. Perawi ataupun periwayat. Dua. Bila kita
bercakap tentang ilmu hadis, dia mesti ada riwayat dan siapa yang sampaikan riwayat tersebut yang disebut sebagai rawi. Kemudian yang ketiga, status. Status hadis. Status hadis nanti saya beritahu lah apa dia dan bagaimana ia maksudnya ditetapkan. Kemudian yang ketiga, sanad. Sanad ini ataupun kita terjemahkan dalam bahasa Melayu disebut sebagai jalur. Sanad ataupun jalur. Ini rantaian pencerita. Rantaian pencerita ataupun perawi ataupun periwayat. Lagi lama masa hadis tersebut, kisah tersebut ataupun riwayat tersebut, makin panjanglah dia punya jalur dan juga sanad. Dia macam itulah. Kemudian yang keberapa empat kelima saya dah ingat. Jadi riwayat, rawi, kemudian status, sanad. Yang kelima matan. Matan ataupun teks. Matan ataupun teks. Matan hadis ataupun konten. Jadi kalau kita buka buku hadis yang biasa yang dalam capaian kita, hadis 40 ataupun Riyadhus Shalihin, ini hadis yang orang Melayu biasa. Kalau kita buka, kita jumpa nama salah, dia sebut seorang nama rawi, sahabat Nabi. Contohnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Ini dia kata Rasulullah bersabda. Itu punca hadis daripada Rasulullah SAW. Selepas daripada titik tadi tu, maka itu adalah matan ataupun teks hadis. Ini kita sebut sebagai matan ataupun teks hadis. Dan dia ada beberapa bentuk lah. Nanti kita pergi satu persatu. Jadi kalau kita bercakap tentang ilmu hadis, ni dah dia 5 benda. Dia sama ada berkaitan dengan riwayat ataupun perawi ataupun status ataupun sanad ataupun matan. Ini dah dia ilmu hadis. Bila sebut ilmu hadis ni, mungkin sebahagian masyarakat bila dia sebut ilmu hadis, dia nampak matan tu je lah, matan saja. Ada sebahagian pihak pula bila dia sebut ilmu hadis, dia nampak status. Yang ini sebut ilmu hadis, status. Jadi bila sebut status, dia ada nampak benda lain. Dia ada nampak label-label yang tidak sedap. Macam tu kan. Disebabkan dia nampak label-label yang tidak sedap, maka ini memberi persepsi negatif kepada ilmu tersebut. Ini adalah salah faham. Salah faham tentang struktur ilmu hadis itu sendiri. Bila kita buka buku ilmu hadis yang mungkin ada di tangan kita, dia tak bahagikan begitu. Dia cuma kata ilmu hadis pada dua. Satu riwayat, satu lagi dirayat. Sini ada masalah timbul. Bila pihak yang menjelaskan menyebut gagal menjelaskan apa itu ilmu riwayat hadis dan apa itu ilmu riwayat hadis. Jadi saya beritahu secara ringkas. Kalau kita tengok pada kurun ke-8 lebih kurang kurun ke-8, ilmu hadis itu sudah bermula sejak hadis diucapkan oleh Rasulullah SAW. Bila Rasulullah SAW menyampaikan hadis dan dia melaksanakan kandungan Al-Quran, sebab hadis ini kalau kita tengok kepada definisinya, semua yang disandarkan kepada Rasul. Sama ada ia ucapan. Kalau kita tengok teks ta'arif hadis juga, ma'ubi fa'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au taqririn au sifatin khuluqiyatin au khalqiyyah. Dibuat macam tu. Semua yang disandarkan kepada Nabi, sama ada ia ucapan, pernyataan Nabi ataupun perbuatan Nabi, Nabi buat. Kemudian sahabat rekodkan perbuatan Nabi. Sahabat kata Nabi buat sekian, Nabi tidak buat sekian, Nabi buat sekian. Itu adalah hadis, tapi dia bersifat perbuatan. Perbuatan Nabi yang direkodkan, yang disampaikan oleh para sahabat. Penting.
perbuatan Nabi itu kerana ia adalah praktis kepada Islam itu sendiri. Sebahagian daripada hukum Islam dia perlu dijelaskan secara praktikal, tak boleh cakap kan. Solat, haji, yang ini boleh ke? Kalau sekadar kita cakap solat itu ada 5 waktu, dan solat dia boleh dibentak, orang tak faham kan. Perlu kepada praktikal. Nabi SAW sendiri pun dia buat, dan sahabat lihat, sallu kama ra'aitumuni usalli, kan. Tujuan ni manasikakum, pasal haji kan. Nabi solat, sahabat tengok. Kalau ada, dan ada masa-masa Nabi pergi ke rumah sahabat dan dia solat untuk mengajar bagaimana cara solat. Sahabat tengok, kemudian mereka buat sebagaimana yang Nabi buat. Ada kaum wanita contohnya kan, mungkin sebagai kita tertanya-tanya, kalau Nabi solat di masjid, dalam masjid, yang depan nampak lah kan, yang belakang tak nampak kan. Kaum wanita belakang, macam mana mereka nak melihat Nabi solat? Mereka tengok orang solat sajalah kan, tak dapat tengok Nabi sendiri solat. Bukankah ini macam ada diskriminasi? Tak, Nabi ada waktunya dia pergi tunjuk solat, dia pergi ke rumah sahabat dan tunjuk bagaimana solat, dan kaum wanita boleh lihat. Jadi ada hadis dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim menceritakan tentang nenek Anas bin Malik. Dalam setengah riwayat sebut mak dia, Ummu Sulaim. Dia jemput Nabi datang ke rumah untuk dijamu makanan. Nabi datang ke rumahnya, jadi datang sebab untuk memenuhi undangan makan kan. Tapi Nabi solat. Jadi Nabi solat di rumah ibu ataupun nenek Anas bin Malik tadi. Nabi solat, dan di belakangnya Anas bersama dengan beradik, dan belakangnya kaum wanita. Jadi yang ibu nenek ni tadi tu dapat tengok macam mana Nabi solat secara orang kata apa, live depan mata kan. Ini kita nak beritahu sebahagian daripada hadis itu adalah perbuatan Nabi. Dan ada satu lagi jenis ni orang luar tak tahu, ustazah tahu. Jadi kita jelaskan maksud hadis yang sebenarnya. Ada juga dia bukan ucapan Nabi, dan dia juga bukan perbuatan Nabi, tapi dia adalah perbuatan dan ucapan orang lain, sahabat. Tapi perbuatan dan ucapan itu berlaku semasa hayat Nabi, semasa hayat Nabi, dan diperakukan oleh Rasulullah SAW. Ada perakuan. Bagaimana dapat dilihat ataupun dapat dipastikan perakuan Nabi ni? Dia tak ada cop macam dalam kita tak ada. Tapi ada kaedah dia. Kalau satu perkara itu berlaku di belakang Nabi, jika tidak baik, pastilah Nabi akan diwahyukan mengenainya, dan Nabi akan betulkan. Dia macam itulah. Dan ini banyak berlaku. Sahabat buat sesuatu ataupun cakap sesuatu di belakang Rasulullah SAW, dan benda itu tidak baik, dan Nabi tegur. Nabi tegur, Nabi sampaikan di khalayak ramai. Nabi takkan nama galak pihak yang terbabit. Nabi cuma kata, kenapa ada sekumpulan orang begini, kenapa ada orang begini. Kita ambil contoh dalam saya pergi Bumi Panjang tak tu sebab kita macam saya pusing-pusing macam tu lah. Saya minta maaf lah kalau tak sampai maksud. Jadi ada kisahnya, 3 orang sahabat nak mengetahui bagaimana ibadah Nabi. Kita mungkin tahu lah kisahnya. Mereka datang ke rumah Rasulullah SAW dan bertanya kepada isteri Rasulullah SAW tentang ibadah Nabi. Kat rumah macam mana? Jadi dijelaskan oleh isteri Nabi, dia biasa saja. Dia tidak berlebihan dalam ibadah. Dia sederhana, ikhtisar. Macam tu kan, sederhana. Tidaklah berjaga sepanjang malam sampai ke pagi, tak. Dia tidur juga. Dia bangun malam dan dia tidur. Dan dia tidaklah berpuasa sepanjang tahun. Tidak. Ada hari dia berpuasa, hari-hari dia tidak berpuasa. Sampaikan sahabat Nabi ada yang berkata, kami melihat Nabi berpuasa
sehingga kami menyangka macam dia tak akan berbuka lah. Macam tu kan. Dan ada masa kami melihat Nabi tidak berpuasa, sampai kami menyangka Nabi tak pernah puasa. Jadi dia macam tu. Dan Nabi ada isteri. Jadi sahabat yang bertanya kepada isteri Nabi tentang ibadat Nabi ni, mereka buat kesimpulan. Dia kata macam sikit, amalannya itu tak banyak, tapi mungkin Nabi tidak berlebihan kerana dosanya sudah diampun, maksud kan. Sedangkan kami banyak dosa, jadi tak bolehlah Allah kata kena lebih. Maka yang seorang ambil berlebihan, ini dia keputusannya dilakukan di belakang Nabi, bukan di hadapan Nabi. Seorang sahabat ambil keputusan, saya tidak akan tidur pada waktu malam, akan berjaga buat qiyamul lail sampai pagi 24 jam. Jadi tak tidurlah. Tak tidur malam, sebab nakkan pahala lebih. Orang yang kedua mengatakan dia akan berpuasa sepanjang hidup ni. Tak puasa je lah, puasa sepanjang tahun. Dan orang yang ketiga mengatakan dia tidak akan berkahwin. Dia tak nak berkahwin lah. Dia tak nak kahwin sebab itu akan mengganggu ibadahnya. Dia nak mandulkan diri. Ini pendirian yang salah, dan dia berlaku bukan di hadapan Nabi, tapi di belakang kan. Apa jadi? Kita pun tahu kisah ni kan. Nabi tegur, Nabi dimaklumkan tentang hal ini, dan Nabi tegur. Nabi kata, kenapa ada satu kumpulan manusia yang bercadang untuk tak nak tidur malam, kemudian ada yang tak nak menjamah makanan, nak berpuasa sepanjang hidupnya, dan ada yang tidak mau berkahwin. Nabi kata, aku manusia seperti kamu, aku berpuasa dan aku berbuka, aku berjaga malam dan aku tidur, dan aku juga berkahwin. Nabi kata, siapa yang tak ikut caraku, kan, hadis tu masyhur kan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang kita tu dia ambil teknik, dia faham lain. Dia ambil part yang kahwin tadi tu kan. Dia ambil part yang kahwin tu kan. Siapa yang menyanggahi sunnahku, maksudnya siapa yang tak kahwin part, dia kata kan. Dia bukan tadi kalau dia ambil lain pula kan, lain konteks kan. Nabi cerita pasal bagaimana ibadat seorang Muslim, macam mana qiyamnya, macam mana puasanya, macam mana muamalah dengan manusia. Tapi ada orang yang ambil konteks lain. Itu masalah juga tu kan. Kita nak beritahu tadi yang kalau dia tidak betul, maka Nabi akan tegur straight. Tapi kalau dia betul, maksudnya tidak ada teguran daripada Nabi, mana benda itu adalah benda yang diperakui. Yang ini dipanggil sebagai sunnah takririyah ataupun hadis takriri. Bukan ucapan Nabi, bukan perbuatan Nabi, dan dia adalah ucapan dan perbuatan para sahabat, dan Nabi perakukan, maka dianggap sebagai hadis, ataupun itu dianggap sebagai sunnah. Itu kita cerita pasal hadis tadi kan. Inilah tadi saya tunjukkan ni. Sini cuba tengok slide yang selepas. Slide selepas. Okay, tadi saya kata ilmu hadis tu ada 5 tadi kan. Ada riwayat, ada rawi, ada status hadis, ada sanad, ada matan, kemudian ada satu lagi sanad dan matan. Dia ada 5 tadi tu, riwayat, rawi, status, sanad, matan, dan ada satu lagi bab adalah pembahasan yang mencakupi sanad dan matan. Jadi ada 6 semua sekali lah. Kalau kita buka buku hadis lah, buku ilmu hadis ni, sebelum kita tengok teks hadis apa, ilmu hadis dia punya disiplin ataupun dia punya kata apa, kaedah hadis kan. Dia ada 6 perkara. Riwayat itu apa maksudnya? Riwayat ini menyampaikan hadis dan menyandarkannya, menyampaikan hadis dan menyandarkannya kepada sumbernya yang sepatutnya lah. Itu maksud riwayat. Dia sampaikan dan dia kata ini adalah hadis riwayat siapa, macam tu kan. Itu maksud riwayat. Bukan sekadar dia sampaikan, tapi dia sandarkan kenyataannya tadi tu
kepada sumber ni. Itu maksud riwayat. Kalau tak ada dua benda tadi tu, tidak ada penyampaian dan tidak ada penyantaran kepada sumber, itu bukan riwayat. Okey, itu tak sama dengan bila kita sebut riwayat dalam bahasa Melayu. Dalam ilmu hadis, bila sebut riwayat dari dua benda tadi tu, penyampaian, kemudian menyandarkan kandungan tadi tu kepada sumber, itu yang disebut sebagai riwayat. Kalau dalam ilmu hadis ada beberapa lafaz ataupun istilah disebut, bila disebut lafaz ni, itu bermaksud ada periwayatan. Ada masalah soal apa speaker dia ataupun okey? Speaker okey? Okey tak? Ada bunyi okey, tak apa. Nanti teknikal Contohlah, ini kalau kita buka buku hadis kita tak pergi lagi kepada sumber hadis. Kalau kita pergi kepada laman web KDN kan, dia ada garis bantuan. Dia ada satu maksudnya satu orang kata apa, buku garis bantuan penulisan hadis. Dan dia ada satu lagi garis bantuan penyimakan hadis. Jadi dalam garis panduan kedua-duanya, dia ada guna istilah sumber asal. Sumber asal. Sumber asal hadis Jadi dalam ilmu hadis itu ada bahagian yang berkaitan dengan sumber hadis. Dan sumber hadis itu ada dua, sumber asal dengan bukan sumber asal lah, sumber kedua, sumber utama dan juga sumber kedua, masdar asli, dan ada masdar barani ataupun sanawi. Yang asal dengan yang bukan asal. Sumber asal ni yang ada sanad Sumber asal ni adalah buku lah kita kata buku hadis yang mana penulis buku tersebut dia meriwayatkan hadis dengan sanad di sini. Kita tadi dah tahu maksud riwayat, maksudnya dia sampaikan hadis dalam bukunya dengan sanad dia sendiri. Sanadnya tadi tu dia katalah hadis ni dia dapat daripada guru dia, daripada last daripada Rasulullah SAW. Itu dia punya sanad. Yang ini kita panggil sebagai sumber asal. Maksudnya penulis buku tersebut dia meriwayatkan hadis dalam buku dia. Ada penulis buku hadis, dia tak riwayatkan hadis, dia sebut banyak hadis, beribu-ribu dalam bukunya. Kita ada kitab Riyadhus Shalihin kan, itu banyak hadis dalam ni. Tapi itu bukan sumber asal, bukan sumber utama. Sebab penulisnya, iaitu Al-Imam An-Nawawi dalam buku tu, dia tidak riwayatkan hadis, dia hanya menyebut hadis. Dia menyebut hadis dan dia tidak riwayatkan hadis. Dia ada beza antara sebut saja dengan riwayat. Riwayat dan itu dia meriwayatkan hadis tersebut. Dia disampaikan hadis dan dia sandarkan hadis sumbernya dengan sanad dia sendiri. Kalau kita buka buku sumber asal ni, kita ambil contoh Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari yang asal, bukan ringkasan. Sebab di pasaran ada ringkasan Sahih Al-Bukhari, itu lain. Itu bukan sumber asal. Ada perkataan ringkasan kan. Yang sumber asal itu dia tidak ada sebut perkataan ringkasan. Sahih Al-Bukhari saja. Yang ini kalau kita buka, dia tak langsung ada teks hadis, tapi dia ada sanad. Jadi dalam sanad tadi itu penulis buku, iaitu Al-Imam Al-Bukhari contohnya, dia kata dia ada guna lafaz riwayat hadatsana contohnya, akhbarana contohnya, hadatsana, akhbarana, sami'tu, akhbarani. Ini adalah lafaz-lafaz yang kita sebut sebagai lafaz riwayat. Lafaz riwayat disebut sebagai siyaq ataupun sighah al-adha' wa tahammul ataupun siyaq al-riwayah, al-qat al-riwayah. Maknanya kalau ada lafaz ini, maka itu maksudnya dia berkaitan dengan riwayat. Lafaz-lafaz ini dibincangkan oleh ulama hadis dalam bab yang berkaitan dengan riwayat tadi. Jadi riwayat seni, riwayat tadi itu dia adalah tata cara dia, kaedahnya yang dibincangkan dalam ilmu tersebut. Itu contohlah. Kemudian ada perawi, orang yang sampaikan hadis, bermula daripada sahabat Nabi Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab, Abu
Bakar, As-Siddiq dan lain-lain. Semua sahabat Nabi ini semua adalah perawi hadis. Dan juga generasi selepas mereka, ini semua adalah perawi hadis yang ada dalam sanad hadis. Mereka ini status mereka dibincangkan oleh ahli hadis. Dia dibincangkan. Dalam ilmu hadis ada disebut sebagai ilmu rijal. Ilmu rijal maksudnya ilmu yang berkaitan dengan biografi perawi hadis. Dan ada kitab rujukannya sumbernya, dan di situ dibincangkan beberapa aspek untuk menjelaskan ataupun meletakkan status perawi. Jadi dalam hadis status tu ada dua benda, status perawi dan juga status hadis itu sendiri. Status hadis itu maksudnya boleh ditemui melalui status perawi hadis ini, cerita panjanglah. Jadi yang disebut sebagai biografi perawi hadis itu, yang itu salah satu daripada bab yang ada dalam hadis, itu disebut sebagai rawi. Macam mana keadaannya kita, kalau yang belajar hadis dia ada satu ilmu yang disebut sebagai al-jarh wa ta'dil. Ini contoh kan. Kemudian status hadis hadis Nabi tak macam Al-Quran, dia ada hadis yang diterima, ada hadis yang ditolak. Yang ditolak tu maknanya jangan orang anggap ini inti hadis, bukan. Ditolak hadis itu kerana untuk menjaga keaslian hadis. Sebab tidak semua hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW itu dia sebenarnya hadis, tak sebenarnya begitu. Ini dalam kenyataan golongan terdahulu as-salafus salih, sejak daripada zaman sahabat Ibn Abbas, mereka kata dulu bila kami dengar hadis Nabi dibacakan, kami tekun mendengarnya. Tapi bila orang dah buat macam-macam, dia kata falamma raqiban nasu as-sa'ba wad-dalul, macam-macam orang buat, pasukan hadis pun ada, macam-macam, dah tak percaya dah, kami akan dengar hadis, melainkan bila kami pasti dia adalah hadis. Kami tinggal daripada mendengar hadis Nabi kerana sebahagian ni bukan hadis. Jadi Ibn Sirin dan juga Ibn Barak, mereka sampai sebut dia sebut apa? Laulal isnad. Ini kenyataan daripada Ibn Sirin dan juga Ibn Barak. Laulal isnad laqala man sya' ma sya'. Laulal isnadu laqala man sya'a ma sya'. Kalau tidak kerana sanad, orang boleh cakap apa saja. Sesiapa saja boleh cakap apa saja yang dia. Mereka kata bainana wa bainal qaum al-qawaid, antara kami dan juga mereka, iaitu golongan pendusta hadis. Mereka ini timbul seawal zaman sahabat, selepas berlaku pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan, Islam berpecah. Dari segi politik, masalah politik memecah belahkan mereka. Ini hakikat lah, realiti kan. Masalah politik tadi itu yang berlaku dalam kalangan sahabat dan juga generasi selepas mereka, memecah belahkan mereka. Mereka pecah. Jadi itu tak ada, itu satu hal. Yang jadi masalahnya dikaitkan, maksudnya dikaitkan agama dalam apa, dalam pendidikan politik. Itu ada masalah kan. Kita pun tahu. Jadi situlah timbulnya golongan yang memasukkan hadis dengan tujuan yang macam-macam. Ada golongan dia masukkan hadis tujuannya murni untuk tarik orang, banyakkan ibadat. Bila dia tengok orang ramai jauh, contohnya daripada Al-Quran, dia cipta hadis palsu supaya orang balik kepada Al-Quran. Itu tidak bagus, walaupun tujuannya murni. Dan ada juga yang memang dia musuh dalam selimut, dia memang nak jahanamkan agama, jadi dia rekalah hadis palsu yang tak ada takwil lagi lah kan. Macam kalau kita buka buku hadis palsu lah, kalau kita buka ada macam-macam, dan sebahagian ni kita boleh baca. Yang ini tak mungkin orang Islam buat ya, tak mungkin orang Islam buat sampai ke peringkat mensucikan batu ke kan. Dalam hadis palsu itu begitu.
ada hadis yang direka oleh golongan yang anti Islam ni, yang ada unsur tajsim ni ataupun penyembahan berhala ni. Dia kata kalau kau beriktikad batu itu memberi manfaat, maka dia memberi manfaat. Nampak tak? Hadis dia tu boleh tak boleh dah ni parah, ni rosak. Tak mungkin orang Islam buat. Jadi apa tujuannya ni Yang ini memang dari golongan yang dibuat. Mereka masuk dan mereka buat hadis palsu. Dan ada golongan yang ekstrim, dia fanatik. Dia orang Islam tapi dia fanatik, ekstrim. Mungkin dia fanatik kepada pahaman, fanatik kepada mazhab, fanatik kepada tokoh. Boleh berlaku kan dalam sejarah, dan hari ini pun ada juga. Bila kita tidak dibekalkan dengan ilmu yang betul tentang satu perkara, dia akan tarik kita kepada fanatik kan. Macam tu, normal tak? Kalau kita kurang ilmu, kita akan fanatik. Itu normal lah kan. Jadi golongan fanatik ni, sebahagian mereka ni dia tak malu lah, dia tak rasa bersalah kalau dia mereka hadis. Dan ada golongan yang dia menangguk di air yang keruh. Dia nakkan populariti dan nama. Dia rekakan hadis lah. Dia reka hadis, dia cerita hadis palsu. Kalau kita buka lah sejarah, mungkin sekejap lagi slot yang kedua benda ni akan dijelaskan. Jadi bila banyak berlaku situasi-situasi begitu, maka susah kita nak kata hadis tersebut hadis Nabi. Maka pendirian awal, bila saja ada orang menyampaikan hadis ni, pendirian mereka golongan awal, dia akan mengkaji. Tidak pasti, kita sekarang tidak pasti, jangan kongsikan. Mereka macam tu lah. Selagi tidak jelas statusnya, maka tidak boleh menyatakannya sebagai hadis Nabi. Sebab dalam hadis sendiri, hadis yang sahih, yang mutawatir, Nabi kata man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang memasukkan hadis yang disandarkan kepada aku, dia buat kenyataan dan disandarkan kepada aku secara dusta, sediakanlah tempatnya daripada neraka. Dalam hadis saya Nabi kata man haddatsa anni bi haditsin yara annahu kadhib fahuwa ahadul kadhibain aw ahadul kadhib. Siapa yang menyampaikan hadis daripada aku, dia tahu itu hadis palsu, dia tahu, dia tengok, dia tahu hadis palsu, tapi dia sampaikan juga dan dia kata hadis Nabi. Bukan dia yang palsukan hadis, orang lain sampai kat dia, dia sebarkan. Macam tu kan. Tidak usul periksa. Nabi kata fahuwa ahadul kadhibain, dia salah seorang daripada dua jenis pendusta. Pendusta itu ada dua jenis. Sama ada dia palsukan hadis ataupun dia tak palsukan, dia cuma sebar-sebar saja. Hadis saham juga. Macam tu kan. Jadi ada masalah. Ataupun dalam riwayat lain sebut ahadul kadhibin, salah seorang daripada pemalsu ataupun pendusta. Jadi bila situasi begitu, maka susah untuk menerima sesuatu. Maka ulama ambil pendirian perlu ditapis. Perlu ditapis, maka mereka buat pengkategorian. Jadi ada hadis yang diterima, makbul. Ada hadis yang ditolak, ini makruh. Itu dalam status hadis. Yang makbul itu pula ada yang namanya sahih, ada yang namanya hasan. Ini istilah dia punca daripada situ. Kenapa ada istilah sahih, hasan? Sebab nak tahu status tadi itu. Jadi mungkin kalau orang yang dia tak tahu tentang hadis, dia agak ni apa ni, boleh tak, itu sebenarnya adalah benda yang telah, maksudnya benda yang telah disepakati. Kaedahnya telah disepakati. Cuma bagaimana seseorang itu untuk menilai sebuah hadis itu sebagai sahih dan hasan ataupun semuanya, yang itu sajalah yang ada perbezaan dalam kalangan hadis. Yang ini tertakluk kepada ijtihad. Kalau dalam fiqh ada ijtihad, kan, dalam fiqh ada ijtihad sampai ada 4 mazhab, maka begitu juga dalam lapangan status hadis ni, dia ada ijtihad juga. Jadi tidak pelik kalau kita jumpa satu hadis yang sama, tapi tokoh ni kata sahih, tokoh yang sebelah lagi kata hasan, ada tokoh yang ketiga kata dia baik. Macam mana tiga ni pening? Tak. Itu adalah ijtihad. Itu adalah ijtihad. Tapi macam biasa, hal-hal begini perlu dimurnikan lah. Orang kata apa,
perselisihan ataupun khilaf tadi itu perlu diurus supaya dia tidak membawa kepada perpecahan. Sama macam dalam nikah juga lah kan. Isu-isu yang melibatkan 2-3 pandangan itu perlu diurus supaya tidak berlaku khilaf. Maka begitu jugalah dalam lapangan hajat itu perlu diurus, bukan dibuang. Dia tak boleh buang tetapi perlu diurus. Itu kita panggil tentang status. Ingat, itu cukup melalui saya ingat mungkin buka slide 15. Saya skip lah. Slide ni ada banyak, tapi dia cerita tentang pembahagian ilmu hadis kepada riwayat sebabnya, kesimpulan. Saya tak nak pergi kat situ lah. Saya cuma nak cerita sepintas lalu tentang pasal-pasal perkembangan ilmu hadis. Kita boleh simpulkan ilmu hadis itu dia melalui 4 pasal. Pertama sekali pasal pembukuan di mana ilmu hadis itu dibukukan. Ilmu hadis itu dibukukan. Para sahabat mereka ada cara untuk menilai hadis. Kalau kita ambil kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ditanya kepada para sahabat. Jadi ada sahabat yang menyuarakan, dia kata dia sempat melihat atau mendengar Nabi membahagikan, menetapkan 1/6 untuk nenek. Macam juga bahagian ibu kan. Abu Bakar Siddiq dia tak dengar, dia tak tahu, tak ada maklumat tentang hadis tersebut. Maka dia minta saksi. Ini salah satu daripada kaedah sahabat, kaedah yang digunakan oleh para sahabat untuk membuktikan keaslian hadis. Jadi dia kata ada saksi lain yang pernah melihat hal ataupun mendengar hal yang sama daripada Nabi, untuk kita kata dia hadis ataupun sunnah. Bila ada sahabat yang lain yang maksudnya yang menyokong, maka baru dia anggap itu sebagai hadis ataupun dia terima sebagai sunnah. Demi Allah, wallahi ya ini hadis. Kalau dia berani bersumpah, barulah aku terima itu sebagai hadis. Ini salah satu daripada pendirian ataupun cara para sahabat untuk menentukan kesahihan sesuatu hadis. Ada cara yang ketiga. Ini seperti mana yang ditunjukkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala. Jadi dia akan bandingkan kandungan hadis tersebut dengan kandungan Al-Quran. Aisyah. Jadi bila orang sampaikan hadis Ibn Umar kepadanya bahawa si mati itu diazab dengan tangisan orang hidup, dengan mayita la yu'adzab bibuka al-ahli. Si mati itu akan diazab dengan tangisan keluarga ni. Dia tak terima. Dia kata ini bercanggah. Ini bercanggah dengan kandungan Al-Quran. Contoh kita bagi. Aisyah kata sebab dalam Al-Quran sebut wala taziru waziratun wizra ukhra, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu dia hanya tanggung dosa dia. Kenapa pula dia nak tanggung dosa orang lain pula? Kan? Orang lain yang buat masalah, kenapa dia tertanggung? Kan? Di sini menunjukkan jelas dia bandingkan konten hadis itu dengan kandungan Al-Quran. Ini pendekatan yang diberikan oleh para sahabat. Mereka punya metode lah kan. Generasi selepas sahabat, macam mana mereka menilai hadis? Masa zaman sahabat, hadis dia tak ada sanad.
Sebab mereka yang sampaikan, mereka yang dengar daripada Nabi terus. Macam tu kan. Tak ada dah perantara lagi. Zaman selepas sahabat, zaman tabi'in, dia ada seorang. Maksudnya antara tabi'in dengan Nabi tu ada seorang, iaitu sahabat Nabi. Jadi ada perantara. Kemudian boleh jadi antara sahabat Nabi dengan dia tu ada orang lain dari kalangan mereka juga. Kalau hanya sahabat saja yang menjadi perantara, settle, tak ada masalah. Sebab sahabat Nabi itu betul, kita percaya. Tapi mungkin ada orang lain. Bila sudah bermula ada sanad, di sini mereka ada cara lain. Yang ini seperti yang disebut oleh Ibn Sirin, dia kata asalnya kami tak tanya sanadnya, tapi bila sudah berlaku fitnah, kami lihat nazarna ila isnad, kami tengok kepada sanad. Kami kata hatu rijal aku, cuba kamu cerita dari mana kamu dapat, sebut daripada siapa. Kalau kami dapati yang menyampaikannya adalah ahli sunnah, orang yang pegang sunnah Nabi, kami terima lah. Tapi kalau yang menyampaikannya yang pelik-pelik, kami tolak terus. Sebab ini tak percaya. Boleh jadi betul dia sampaikan, tapi disebabkan dia ada masalah, kita tolak macam tu kan. Sebab takutlah dia selitkan pembohongan dalam kenyataan yang disampaikan. Maka mereka ambil pendirian berjaga-jaga, mereka tolak macam tu kan. Itu kurun satu, kurun kedua macam itulah mereka guna. Pada zaman Al-Imam Syafi'i, Imam Malik dan seumpamanya, yang ini mereka mula membahaskan tentang kaedah-kaedah yang berkaitan dengan ilmu hadis. Jadi masa itu sudah timbul istilah sahih, hasan, sanad putus, sanad bersambung. Pada zaman tersebutlah, di zaman taksis dua, ilmu hadis itu diasaskan. Pada zaman selepasnya, zaman kurun kelima, kurun kelima sampai kurun ketujuh ini daripada Ar-Rahmahul-Muzi yang melalui bukunya Al-Hadis Al-Fasil, Al-Hakim An-Naisaburi dalam buku Ma'rifat Ulumul Hadis, sampailah kepada zaman Ibn Salah. Ibn Salah dalam bukunya Ma'rifat Anwa' Al-Ilm Al-Hadis, ataupun lebih famous dengan nama Muqaddimah Ibn Salah. Ini zaman di mana ilmu hadis itu diumumkan secara berasingan. Masa zaman Al-Imam Syafi'i, dia bercakap tentang ilmu hadis, tapi dia tidak bukukan dalam satu buku yang khusus. Dia bercampur baur dengan seni-seni ilmu yang lain. Dalam kitabnya Ar-Risalah, situ ada ilmu hadis, situ ada usul fiqh dan lain-lain dalam satu buku. Tidak ada pengasingan. Sampai zaman Ar-Rahmahul-Muzi sehingga ke zaman Ibn Salah, di sini ilmu hadis itu diasingkan dari satu. Mana-mana istilah yang berkaitan dengan hadis diletakkan dalam buku yang berasingan dan dijelaskan maksudnya. Mungkin perkataan itu diguna pakai dalam fiqh, tapi maksud lain. Dalam ilmu hadis diguna pakai tapi dengan maksud yang lain. Itu sampai zaman Ibn Salah. Selepas zaman Ibn Salah, ilmu itu sudah ada dan telah dibukukan, ada takrif-takrif dan definisi-definisinya. Zaman selepas itu mereka membunyikan saja. Mungkin ada masalah pada penakrifan Ibn Salah, mereka betulkan. Ada masalah pada contoh, mereka bagi tahu contoh yang sebenar. Itu kita kata pasal kata pembukuan ilmu hadis. Sehingga itu lebih kurang tentang kata apa sejarah ataupun penulisan ilmu hadis. Saya nak pergi kepada saya ingat slide yang slide yang ke-26. 26 macam ni dulu. Ni kaedah mengenal pasti hukum hadis. Yang ini saya sebut sepintas kita ada masa lebih kurang setengah jam. Lebih kurang setengah jam. Saya boleh jawab sikit Kalau dalam laman web KDN tu dia ada bukan garis panduan penerimakan hadis dan garis panduan penulisan hadis. Jadi benda ni dia ada. Tapi yang saya beritahu kat ni kaedah umum. Tak
dalam garis panduan tu dia akan jelaskan secara spesifik macam mana nak menulis hadis kan, macam mana nak aku mencari statusnya, macam mana nak nyatakan status yang perlu dipegang oleh penerbit, yang perlu dipegang oleh penerbit yang nak menerbitkan. Apa saja bahan yang mengandungi hadis Nabi dia kena pegang pertama. Itu dalam garis panduan tu dia ada lah. Contohnya tak boleh hanya tulis terjemahan, dia kena tulis teks hadis. Teks hadis dalam bahasa Arab, dan dia kena letak baris. Itu orang salah baca pula kan? Bahaya tu salah baca. Hadis salah baca, dia boleh jadi salah faham pula. Dia hadis Nabi saya bagi contoh lah tentang beriktikaf dalam masjid. Di dalam teks hadis itu disebut kan Rasulullah yahtazim di al-asr al-akhir Ramadan. Nabi buat bilik dalam masjid untuk iktikaf, untuk tujuan iktikaf pada akhir Ramadan. Ini perkataan yahtazim maksudnya buat pasal macam ni lah, Nabi macam ni kan. Jadi Nabi juga lah untuk iktikaf. Tapi ada salah baca pada teks hadis tersebut. Sebahagian menyebutnya sebagai yahtajimu roh kan, yahtajim roh, yahtajiru. Sebahagian dia tengok roh tu macam ni, dia kan roh mim pun macam tu juga kan, dia nampak mim, maka dia baca yahtajimu. Maksudnya Nabi berpekam. Jadi beriktikaf kan, berpekam kan jauh tu, beriktikaf berpekam pada bulan Ramadan kan lain tu, kan lain maksudnya beriktikaf dengan berpekam. Sikit saja bezanya, roh ditukar dengan mim, yahtajimu, macam tu saja. Maksud dah lain lah. Jadi sebab tu perlu ditulis teks dengan betul, letak baris. Kemudian terjemahan perlu tepat. Macam tu kan. Macam mana nak tahu ketepatan terjemahan? Yang sini perlu pandukan kepada kutub syuruh, perlu pandukan kepada kitab syarah dan kitab gharib al-fadil hadis. Yang ini dia dah lebih sikit lah. Sebab ini perlukan kepada ilmu. Dia tak senang. Jadi maksudnya mana-mana pihak yang nak menerbitkan hadis, dia perlukan kepada tim ataupun kumpulan pakar yang study benda tu. Dia tak semudah yang disangka. Yang perlu maksudnya melihat garis panduan tu. Sebab garis panduan itu hanya yang pakar saja yang boleh, yang pakar saja yang boleh memahaminya dan melaksanakannya. Orang biasa tak boleh. Jadi dia perlu macam tu, perlu letak baris. Kemudian terjemahan perlu merujuk kepada kutub syuruh, kitab-kitab rujukan sumber yang menguraikan hadis, dan kitab-kitab yang berkaitan dengan maksud lafaz hadis. Macam tu kan. Kemudian baru pergi kepada status ataupun pergi kepada sumber. Sebelum status sumber. Jadi sumber hadis tadi itu macam yang saya sebut, ada sumber utama dan ada sumber yang kedua yang bukan utama. Hadis perlu disandarkan kepada sumber utama, tak boleh sandarkan kepada sumber yang kedua. Itu kaedah salah. Perlu disandarkan kepada sumber yang utama, sumber utama, bukan sumber yang kedua. Sumber utama ini yang masyhurnya 6. As-Sahihan, iaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Itu yang masyhur 6. Dan kita boleh tambah lagi 3, jadi 9. Jadi yang 3 lagi apa? Musnad Ad-Darimi, Muwatta Al-Imam Malik, dan Musnad Ad-Darimi, dan ada Musnad Al-Imam Ahmad. 3. Muwatta Al-Imam Malik, Musnad Ad-Darimi,
dan juga Musnad Imam Ahmad. Ini 9 Musnad. Sebenarnya sumber hadis, sumber utama hadis itu banyak, melambak. Tapi kebanyakan hadis dia ada dekat 9 ni lah. Kebanyakan hadis Nabi dia ada dalam 9 sahaja. 6 semua ulama, ada juga 3 yang sekiranya tadi. Jadi kalau hadis itu ada dalam kesemua ataupun sebagainya, maka penulisan sumber tadi itu mesti mengikut turutan. Ini untuk para penerbit lah. Macam tu kan. Jadi dia kena letak ikut dia ada hierarki ataupun autoriti, dia punya susunan. Bermula dengan Al-Bukhari, kemudian Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan barulah yang 3 lagi tadi. Muwatta, Malik, kemudian Ad-Darimi, kemudian Musnad Ahmad bin Hanbal. Ini dari segi penyusunan sumber utama. Kemudian dari segi status, ini yang saya nak bincangkan sebentar. Kalau kita buka garis panduan, dia tak ada penjelasan lah. Sini saya kalau kita sebut tentang status hadis, secara umumnya ada 4: sahih, hasan, dhaif, maudhu'. 4. Sahih, hasan, ini kita tak terima akal lah. Kita kata saya tak berhasan. Orang Melayu pun dah pandai. Dia tanya ni sahih tak? Macam tu kan. Dia tak kata ni hasan. Dia hasan, dia tak berapa nak tahu lah. Dia sahih je. Ustaz ni sahih tak? Kita kata dia hasan. Hasan tak pula tu kan. Dia confuse sikit. Masuk masih lagi dalam kategori makbul, maksudnya diterima. Kemudian ada dhaif. Ini ada setengah orang dia terjemah lah. Kalau itu lemah. Dia kata status hadis ni lemah. Jadi lemah itu dalam ilmu hadis dhaif lah. Dhaif itu lemah tu dhaif. Yang lemah ataupun dhaif ni dia ada buruk. Sangat lemah, biasa-biasa saja. Jadi lemah yang biasa-biasa saja ataupun sangat lemah, tak masa yang lemah sikit, tak jadi lemah. Setakat ni okey ke? Okey kan? Okey kan? Saya risau lah. Yang lemah tu yang kalau tu dia ada kopi buka dengan syadi buka. Itu bahasa Arab. Ustaz faham pun. Yang ringan-ringan saja kopi, ataupun yang sangat lemah, dhaif jiddan ataupun syadi buka, sangat lemah. Yang sangat lemah ini tak boleh pakai. Yang sangat lemah ini tidak boleh pakai. Kenapa tak boleh pakai? Dia ada sebab. Hadis itu dinilaikan sangat lemah sama ada disebabkan ada pertikaian pada perawi yang berkait, ataupun pertikaian pada sanad. Pertikaian pada sanad. Pertikaian pada sanad mungkin ada gugur banyak, sangat banyak gugurnya. Ada sanad, dia tak ada sanad atau tak aktif, ada sikit. Contohnya sepatutnya ada 5 perawi yang kan, ada 2 saja, yang lain tak ada, banyak digugurkan. Ataupun pertikaian pada perawi yang inilah menyebabkan hadis itu dinilaikan sangat lemah. Pertikaian pada perawi yang menyebabkan hadis itu dinilaikan sangat lemah, contohnya apa? Kalau perawi tadi itu dia pemalsuan, dia masuk tu dah berat, dia dituduh sebagai pendusta. Dia belum lagi confirm sebagai pendusta, dituduh saja. Jadi dalam hadis itu ada istilah disebut sebagai dituduh sebagai pendusta dan pendusta, dua benda. Yang dituduh itu belum confirm lagi, disebut sebagai al-muttaham bil kadhib. Dia bukan kadzab, dia bukan kadhib, dituduh saja.
Belum ada lagi, maksudnya bukti yang menunjukkan dia memasukkan hadis, tak ada. Tapi dia suka cakap kalau orang biasa ni dia suka kelentong, boleh juga. Dia kelentong, dia suka kecil-kecil orang kan. Dia ni suka tipu orang kan. Kalau dia suka tipu orang, jangan-jangan dia pun suka pasukan. Macam tu kan. Maksudnya dituduh saja, belum lagi confirm sebagai pemalsu hadis, dituduh saja. Maka hadis ni ditolak dan sangat lemah. Ni contoh lah. Ataupun sangat banyak kesalahan, dia selalu lupa, teruk hafalan ni. Kalau dia sampaikan 10 hadis, satu je yang betul, yang 9 lagi jam. Dia bukan pemalsu hadis, tapi dia lupa, teruk. Ingatannya sangat teruk. Sampaikan, bila sampaikan hadis itu, daripada contohnya daripada 10, 6 rosak, ataupun 7 rosak, ataupun 8, maksudnya majoritinya rosak. Ini dia labelkan sebagai sangat teruk hafalan. Jadi hadis ni sangat lemah. Tidak mungkin diterima sama sekali. Walaupun mungkin kandungannya okey, kandungan hadis tu betul, tapi sebab penyampaiannya ada masalah, ditolak. Sebab kaedahnya tidak semua yang betul kandungannya adalah hadis Nabi. Laisa kullu ma sahha qalahu Nabi. Tidak semua yang betul dari itu adalah hadis Nabi. Ada banyak penyataan yang dibuat oleh selain Nabi. Kalau kita kaji punya kandungan betul, kan? Selari dengan agama. Tapi dia bukan hadis lah. Macam tu kan. Tapi semua yang Nabi cakap betul lah. Tapi ada juga, kalau kita tengok pada kandungannya betul, belum tentu itu adalah hadis Nabi. Macam mana kita nak tahu itu hadis Nabi? Kita tengok siapa yang sampaikan. Dia macam tu. Jadi yang lemah tadi itu dia ada dua. Nah, yang keempat palsu atau maudhu', yang ini biasa orang kita terjemah sebagai palsu lah. Berita palsu. Yang ini adalah namanya status hadis. Macam mana nak pastikan ataupun nak nilai status hadis ni? Dia ada dua kaedah lah. Saya cakap secara ringkas dengan secara nakal. Nakal ini maksudnya kita nukilkan saja pandangan sarjana-sarjana hadis yang ada autoriti, yang golongan yang berautoriti. Kemudian yang kedua, dirayah ataupun dirayah. Satu nakli, satu lagi dirayah. Dirayah ini macam mana? Yang ini adalah dengan dilakukan analisis sanad. Disebut sebagai al-i'tibar. Al-i'tibar fil isnad ataupun dirasat isnad, dengan meneliti sanad. Yang ini bukan label orang awam lah. Yang ini yang dilakukan oleh sarjana-sarjana yang ada autoriti dalam menilai satu hadis. Mereka buat cara ni lah. Mereka menilai hadis itu berdasarkan kepada penelitian terhadap sanad. Jadi ada dua cara lah. Satu lagi nakal, satu yang pertama tadi nakli, yang kedua secara dirayah. Yang diputuskan dalam garis panduan adalah penetapan status hadis secara nakli. Nakli itu maksudnya status hadis itu dinukilkan daripada tokoh-tokoh yang ada autoriti dalam penilaian status hadis. Dan biasanya diambil daripada tokoh-tokoh yang terdahulu lah, yang kurang ada pertikaian. Contohnya tu sebahagian daripada sarjana hadis, mereka tidak menyebut secara jelas status hadis, tetapi status itu dipahami melalui metodologi. Cara mereka menulis hadis. Ini salah satu seni yang perlu diketahui lah. Contohnya Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Dua ni dia tak akan masukkan hadis yang tidak sahih dalam kitab sahih. Dua tokoh ni contohnya, dia hanya mengambil hadis yang sahih, dia iltizam dengan hadis yang sahih. Sebab tu kitab mereka disebut sebagai Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Jadi secara umumnya, bila hadis tersebut ada dalam Sahih Bukhari, ini secara umumnya, kalau mereka yang belajar hadis, dia ada cerita lain lagi. Itu susah nak cakap. Tapi untuk yang makluman yang bukan hadis, secara umumnya
Kalau hadis itu ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, biasanya hadis itu sahih. Jadi perlu kita kata hadis itu sahih tak perlu. Maknanya bila di dalam status dalam sumbernya Bukhari, macam tu kan. Maknanya itu hukumnya adalah sahih. Tak perlu kita nak nyatakan status. Dan ada begitu. Dan ada sebahagian tokoh sarjana hadis, mereka sebut status ni seperti Al-Imam At-Tirmidzi. Dan kitab sebenarnya dia disebut hadis sahih, hadis hasan, hasan sahih, sahih gharib. Dia ada istilah tadi. Jadi ini adalah status yang maksudnya yang ada autoriti lah. Maknanya kalau sebuah hadis Rasul Tirmidzi, kena sebutlah dia punya kenyataan daripada Al-Imam At-Tirmidzi tentang status tersebut. Itu secara umum kan. Itu tentang maksudnya status. Dan ada sebahagian ulama, mereka nilai status hadis, dengan apa ni, dia guna contohnya lapas tertentu lah. Ni kalau kita tengok Al-Hafiz Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, dia nilai status hadis tapi dia guna lapas. Kalau hadis itu lemah, dia akan guna perkataan diriwayatkan, ruwiyah. Dia disebut perkataan ruwiyah, maksudnya dia nak cakap hadis itu ada masalah. Al-Hafiz As-Suyuti, dia ada buku dia namanya Al-Jami' Al-Kabir, Jam'ul Jawami'. Dia dah sebutlah dekat mukadimah. Dia kata kalau aku sebut contohnya Al-Bukhari, Muslim, Al-Hakim, Ibn Hibban contohnya, Ibn Huzaimah, maknanya di situ aku nak cakap bersama. Dia tak sebut ada saya, tapi dia guna istilah sumber. Maka dari situ dipahami hadis itu statusnya macam tu kan. Kalau dia sebut sumber tertentu, dia masukkan sumber itu sebagai lemah. Contohnya kalau dia kata hadis ada dalam At-Tailami, Musnad Al-Firdaus, At-Tailami. Saya ingat ada sebahagian yang dia berawak, dia tak faham benda ni. Bila Al-Hafiz As-Suyuti dia sebut At-Tailami contohnya, ataupun Ibn Asakir, ini istilah yang merujuk kepada sumber tertentu bagi hadis, dia nak kata hadis itu dhaif ataupun dia tak ungkapkan. Ini antara orang kata apa cara ataupun bagaimana kita nak melihat ulama hadis dia menilai status hadis. Kemudian dalam penulisan sumber dalam penulisan sumber, kalau hadis itu ada dalam Bukhari contohnya, mereka ada berapa tiga saya ingat, saya tak ingat ni, saya bagi secara ringkas contohnya hadis itu ada dalam Bukhari, ini bagi penerbit lah. Dia kena bagi orang yang nak menulis hadis itu, dia kena nyatakan jika ada dalam Sahih Bukhari, dia kena sebutlah dalam kitab itu, dalam bab itu. Kemudian siapakah rawi ahad, maksudnya sahabat mereka, contohnya Jabir bin Abdullah, contohnya ada dalam Bukhari, itu maknanya saya tahu. Dalam kitab solat, dia pun sebut Bukhari solat. Kemudian dalam bab apa, contohnya bab apa dalam solat disebut. Kemudian daripada Jabir bin Abdullah, itu maklumat yang kedua adalah. Kemudian nombor hadis, yang ini perlulah. Ini adalah beberapa kata cara yang ditetapkan, yang maksudnya dengannya kita dapat cek hadis. Bila seseorang yang menyampaikan hadis ataupun menulis hadis, dia nak terbit hadis, dia buat begitu, maka senang untuk pembaca menerima atau merujuk hadis-hadis daripada sebelum. Saya ingat setakat dulu pendedahan tentang pengenalan hadis dan macam mana cara penilaian setiap hadis, kita tak baca semua sekali lah sebab dia banyak sangat. Saya berhenti setakat dulu. Kalau ada soalan satu dua, saya jawablah kalau saya dapat. Kalau tak ada, kita tutuplah soalan.
soalan daripada Ustaz ditanya tentang sirah sirah at-tahammul wal adab ataupun lafaz riwayat. Okay, saya sebab dia jawab tanya soalan macam tu, saya kena jawab lah kan. Tak malah kalau ada yang tak faham Dan ini soalan ni tak semesti insyaAllah biasa. Okey saja kan. Tentang perbezaan antara perkataan akhbarana dan juga hadatsana. Akhbarana dengan hadatsana. Kalau dalam kitab hadis, kalau kita buka semulanya, dia sekali-sekala dia tulis perkataan hadatsana dengan akhbarana penuh, dan kebanyakannya dia tak tulis penuh. Dia cuma tulis perkataan nun alif. Nun alif ataupun hamzah nun alif macam tu saja, ataupun sa nun alif, sa nun alif. Ini kalau kita buka kitab hadis lah. Kesemua ini dia bermaksud hadatsana ataupun akhbarana. Bagi ulama terdahulu, mutaqaddimun mutaqaddimun seperti Imam Bukhari, Muslim, bagi mereka lafaznya sama saja. Tiada beza antara hadatsana dengan akhbarana. Jadi sama saja bagi mereka. Hadis itu maksudnya diperolehi melalui cara sama. Contoh kan, sama maksudnya guru sampaikan hadis dan murid yang mendengar hadis itu dia catatlah ataupun dia hafal. Itu kita panggil cara penyampaian secara sama. Dengar, murid dengar, guru sampaikan. Bagi ulama yang kemudian mereka bezakan lafaz tersebut antara sama dan juga dengan ar. Satu lagi yang ar ini maksudnya murid dia baca hadis tu, guru dengar. Hadis tu hadis guru, dia ada buku dia dan dia buka, dia suruh murid tu baca, dia dengar. Jadi murid dia baca, dia dengar. Yang ini dia takkan guna perkataan hadatsana lah. Dia takkan guna perkataan hadatsana, dia akan guna perkataan akhbarana lah. Macam tu kan. Dan dia ada lafaz lain lagi. Dia ada lafalan lagi tu sebagai kebenaran ataupun perlakuan daripada guru ataupun keizinan daripada guru untuk murid tadi itu menyampaikan hadis. Jadi dia ada macam tu juga. Ada ijazah dalam menyampaikan hadis ni. Maknanya kalau tak ada ijazah, dia tak boleh kata dia dapat hadis tersebut. Macam tu kan. Itu tentang perkataan hadatsana dan akhbarana. Dan satu lagi an-ana. Yang an-ana ini, yang ini kalau dalam hadis dia ada kaedah lah. Bila ada perkataan an, kan, ini ada dua maksud. Sama ada orang yang mendengar hadis tersebut, dia dapat hadis itu dengan cara tadi tu, dengan salah satu daripada cara yang digunakan dalam mendengar dan membaca hadis. Mendengar, menyampaikan guru membaca, menyampaikan hadis, ataupun murid menyampaikan hadis, ataupun dia dapat ijazah, ataupun dia tak dengar pun daripada guru tu, dia ada dengar daripada mana-mana, dia guna perkataan daripada sebuah. Contoh macam Al-Hasan Basri, ni ulama hadis. Kalau dia mengungkapkan perkataan an Abi Hurairah, Hasan Basri dia sampaikan hadis, dia kata contohnya an Abi Hurairah. Ini hadis dia tak dengar daripada Abu Hurairah. Tapi salah ke? Dia tak dengar hadis daripada Abu Hurairah, kemudian dia kata an Abi Hurairah, tak salah. Sebab perkataan an daripada itu tidak jelas menunjukkan hadis itu dia dengar daripada guru yang dia sebut tadi tu. Ini seni dalam riwayat Islam. Maka ulama buat kaedah lah. Jika ada lafaz anak, kalau perawi yang menyampaikannya tadi itu thiqah dan dia tak ada isu tadlis, dia bukan mudallis. Mudallis apa? Mudallis orang perawi, dia mendengar satu hadis yang dia tak dengar daripada guru, tapi dia dengar daripada orang lain. Maknanya dia tak dengar daripada guru dia, tapi dia kata daripada guru. Dia tak kata aku dengar daripada guru aku, dia kata daripada guru, daripada. Yang mana ni tadlis. Maksudnya dia
menggunakan ungkapan yang boleh menyelibukan. Kalau perawi itu bukan mudallis, maka lafasan itu dianggap sebagai hadis, dianggap sebagai hadis ataupun ikhbar. Tapi kalau dia hadis mudallis, maka kita tak anggap sebagai hadis ataupun ikhbar. Ini keputusan. Itu saya kalau saya jawab. Okey, Ustaz. Wallahualam. So, ingat cukup setakat itu dulu Ada lagi soalan? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doktor, bila kita menyandarkan sesuatu kepada Nabi, sedangkan Nabi tidak mengatakannya, dia adalah hadis maudhu' lah. Saya difahamkan doktor, an-nazafatu minal iman ini bukan hadis, betul kan? Tapi ramai ramai ustaz-ustaz, ramai menyampaikan bahawasanya an-nazafatu minal iman itu adalah hadis. So apakah kita boleh katakan dia tak menyebarkan hadis palsu, sedangkan maksudnya adalah baik dan dia pun mungkin dapat benda ni daripada pemahaman hadis. So saya nak tahu dah, apakah kita boleh katakan dia adalah penyebar hadis palsu? Bismillah. Itu perkataan kenyataan tadi itu jelas hadis lah. Yang dalam hadisnya, yang hadisnya sebut at-tuhuru syatrul iman. Yang sahihnya Nabi punya hadis at-tuhuru syatrul iman, maksudnya bersuci. Tuhur itu maksudnya bersuci, sama ada wudu ataupun mandi wajib. Syatrul iman, sebahagian daripada iman. Di mana iman itu sebahagian ditafsirkannya sebagai solat. Maksudnya wudu itu sebahagian daripada syarat sah solat. Jadi Allah bertujuan iman, saya tak pasti, mungkin ada golongan yang ambil mafhum hadis itu ke, ataupun memang dia nak tunjukkan aspek kesihatan Islam. Tapi kesimpulannya itu bukan hadis Nabi lah. Jadi saya ingat isu kenyataan itu jarang orang tahu. Saya ingat ada setengah-setengah dalam banyak buku-buku teks pun tidak tukar. Kalau dulu kita jumpa buku teks, ada yang kata hadis Nabi dan Allah sekarang tidak tukar, tak ada dah mungkin. Cuma kalau ada yang mengatakan ini hadis Nabi, ini perlu kepada pembetulan, perlu kepada pembetulan. Dan saya berpandangan dalam hal ini kena ada sedikit ketegasan, kena ada sedikit ketegasan, tapi dalam keadaan tidak menimbulkan kontroversi. Maksudnya perlu ada pembetulan bahawa ia bukan hadis Nabi. Kebersihan itu sebahagian daripada anjuran Islam, betul-betul. Tetapi kenyataan kebersihan itu sebahagian daripada iman, itu tidak diikatkan oleh Rasulullah SAW. Itu tidak diikatkan oleh Rasulullah, dan itu tidak dikatakan pula. Maksudnya jika ada yang mengatakannya menyandarkannya kepada Nabi, perlu ada pembetulan. Perlu ada pembetulan dan penjelasan kalau ia bukan sebahagian daripada Islam. Untuk kita duduk seseorang sebagai penyebar hadis palsu, ini berat sikit. Sebab sebahagian daripada orang dia tak faham, dia tidak faham dan bukan dalam kepakaran dia dan jahil. Jadi maksudnya daripada kita melabel seseorang sebagai penyebar hadis palsu, baik kalau dia kata itu hadis saja cukup lah. Maksudnya untuk kurangkan ketegangan dan bukan sama je maksud dia. Cuma yang tu kita kata kau penyebar hadis palsu, yang kedua kita kata ini bukan hadis Nabi, kan tak sama kan? Dia punya efek tak sama kan? Sebenarnya kita menggunakan perkataan untuk membetulkan sesuatu lah. Itu bagi saya lah. Wallahualam. Saya nak cukup sekat dulu kan. Saya serahkan majlis kepada manusia. Subhanallah wa bihamdihi, nasyhadu an la ilaha illa anta